Baiklah, jadi MVivo ni adalah satu perisian yang boleh kita gunakan. Asalnya MVivo ni sebenarnya memang dibangunkan untuk membantu kita untuk buat analisis data secara kualitatif lah. Misalnya macam kita buat interview kan. Bila kita interview tu kita ada transkrip dia. Setelah kita transcribe, dia ada transkrip dan kita boleh go through dan kita boleh codekan dia. Tapi selain daripada untuk data-data temu bual, saya selalulah dengan pelajar-pelajar saya memang saya ajar macam mana kita boleh guna MVivo ni untuk faedah literature review kita. Sebab konsep dia sama saja. Konsep dia adalah coding dan kita susun dia secara kategori. Okay. So saya akan tunjukkan salah satu contoh. Saya sebenarnya cari yang betul-betul LR tapi saya tak jumpa tadi. Entah ke mana dah file saya yang banyak-banyak tu. You boleh nampak ke? Boleh nampak tak apa yang saya paparkan sekarang ni? Nampak. Boleh. Nampak. Okay, baik. So ini sebenarnya adalah satu projek yang telah saya bina lah. Ya, macam mana you all nak start off tu saya tak tunjuk lah kalau nak mungkin you all boleh carilah dekat tutorial dekat YouTube. Boleh cari how to use MVivo, dia akan ajar macam mana kita nak create data baru ataupun file baru lah. Basically macam ni je lah. Klik new project, and then kita bagi nama lah dan nak simpan kat mana. Simpan dekat Dropbox ke, nak desktop ke apa ke. Dan make sure you bagi nama yang kita boleh ingat lah. Dan once dia dah create, dia akan bawa juga kita pada page yang sama macam ni. Okay. So basically, untuk MVivo ni dia ada 3 ruang lajur di sini. Kalau kita perhatikan dekat sini adalah di mana menu-menu yang boleh kita gunakan lah untuk kita katalah untuk data ni, di sinilah kita masukkan file-file. Contohnya macam ni saya dah masukkan beberapa artikel yang saya ambil untuk saya jadikan sebagai reference untuk penulisan. So ni agak lama lah sebab ni projek dah lama jugalah. Projek Missouri ni saya ingat dah 3-4 tahun lepas lah saya buat. Jadi, okey, perhatikan kat sini you all perasan tak nama-nama ini adalah yang saya namakan sendiri. Jadi katalah kalau kita download satu jenis artikel, berkemungkinan nama file itu adalah nama tajuk artikel tu. Perasan tak? Ataupun mungkin kod dia macam 3542F ke. Tapi untuk you all masuk ke dalam MVivo, saya cadangkan supaya you all rename dia dengan menggunakan nama, author dan juga tahun. Guna author dan juga tahun. Sebabnya nanti apabila kita buat macam ni, dia senang untuk kita kena pasti reference tu datang daripada mana. Kalau kita letakkan nama jenis artikel, susah untuk kita locate kan, kita tak tahu siapa penulis dia. Jadi kita satu hal pula kita nak pergi cari penulis dia. So might as well siap-siap sebelum macam ni, katalah macam ni paper Campbell. Okay, yang ni. Sorry. You pergi dekat Campbell ni. Ambil Campbell dan tahun dia berapa? 2012. So masuk Campbell 2012. Macam tu saja. Senang untuk kita refer lah nanti. Okay, so cara dia kalau katalah file ni, kita dekat laju tengah kalau kita nak masukkan file baru, you klik kanan, ambil import dan ambil dokumen ataupun PDFs. And then you carilah mana dia paper-paper yang sesuai untuk dimasukkan. Contohnya macam you ada digital citizenship macam ni, tapi yang ni tengok kebanyakannya ni sebab saya baru download. Yang ni saya dah namakan. Kata kalau you nak masukkan ni, pilih yang ni dan dia terus import saja. Tapi saya tak nak import lah, takut nanti bercampur bau kan, sebab yang ni tentang digital storytelling. Padahal yang ni tentang digital citizenship. Just nak tunjuk cara macam mana you boleh masukkan bahan reference ataupun artikel yang telah you cari tu tadi. So klik pada import saja dan automatically dia akan take some time, depends on berapa berat file tersebut, dia akan berada kat sini lah yang tadi tu. So proses yang sama saya telah buat kepada jurnal-jurnal artikel yang ada di sini. Boleh faham setakat ni? Boleh. Alright, okay. So ini saya letak semua di bawah folder literature review. Tapi oleh kerana macam kajian saya ni melibatkan juga penulisan refleksi pelajar, saya buat satu lagi folder iaitu reflection, di mana reflection ni saya namakan berdasarkan nama pelajar. Contohnya kalau saya klik pada Adillah ini,
So inilah soalan yang saya nak codingkan ya, berdasarkan persoalan kajian saya. So ni jawapan pelajar lah. So setiap pelajar ni ada dia punya transkrip yang tersendiri. So ini juga saya, jadi dalam M Vivo ni, selain daripada saya masukkan literature review, saya masukkan juga data-data kajian. Jadi dia tak ada masalah sebenarnya walaupun kita combine dua jenis sumber kat sini, tetapi kita nak kata at the end setelah kita dapat data, dapatan kita, of course kita nak refer kepada literature review, betul tak? Macam tadi kan kita dah katakan kita kena pasti apa literature review yang sesuai, kemudian kita nak gabung jalinkan, kita nak compare kontras dapatan kita dengan dapatan daripada kajian-kajian yang lepas. So basically this is how I organize my sources. Satu on literature review, satu lagi daripada data sajalah yang berbentuk transkrip. Macam ni. So oleh kerana ini adalah penulisan refleksi secara bertulis, jadi saya tak perlulah nak transcribe lagi. Tapi kalau kita buat temu bual, bila kita interview, kita record kan, kita ada dalam bentuk verbatim. Jadi secantiknya daripada video, daripada audio tu kita kena type lah untuk jadikan dia sebagai transkrip. Ya, proses dipanggil sebagai transcribe, dan transkrip itu kita namakan berdasarkan nama responden kita. Boleh anonymouskan, bagi nama samaran. So this is nama samaran dan kita bawa masuk ke sini untuk kita codingkan nanti. Okay. So untuk codes ni saya just tunjuk dua yang penting di sinilah ya. Sebenarnya ada banyak lagi kita boleh buat case classification, tapi most of the time saya kadang guna, saya tak guna pun. Kadang-kadang saya tak guna pun ya. Tapi yang penting kita you tahu macam mana cara nak import bahan tadi. Sama cara dia, klik kanan dan ambil import. Ya, klik kanan ambil import tadi, ambil lah mana-mana file kat sini. Kita sebenarnya boleh masuk video, audio pun boleh juga ya kelas. Okay, so untuk notes kat sini, kalau saya klik kat sini, you nampak tak ni ada notes dia. Kalau saya klik pada sini, nampak tak dia ada challenges faced, dia ada different in opinion dan sebagainya. Dan kalau saya klik kat sini pula, dia ada lagi anak-anak dia ni. So yang ni adalah coding ataupun kata kunci ya kelas. Kat mana kita nak dapat semua ni? Mana saya dapat semua-semua ni? Design proses ni, quality of story plot, bla bla. Kat mana saya dapat? Dalam teks. Nah, saya perolehi dia adalah berdasarkan pembacaan saya daripada dapatan ini, baru saya create dalam bentuk kata kunci. Sebab tu kita katakan kualitatif adalah data driven, ya, data yang memberitahu kita jawapannya. Mungkin sebelum saya baca dapatan, saya tak tahu pun apa dia bentuk challenges yang dihadapi oleh para pelajar saya di dalam penghasilan bahasa secara digital storytelling. Saya tak dapat nak predict pun. Mungkin saya ada prediction tetapi might not be accurate, ya, sebab challenges ni adalah semuanya datang daripada penceritaan ataupun penulisan dalam reflection pelajar-pelajar saya. So jadi mungkin ada sebab dulu saya pernah tunjuk dekat satu grup, dia kata, doktor kat mana kita nak dapatkan semua senarai ni? Saya kata senarai ni hanyalah muncul ataupun emerge apabila kita dah baca satu persatu, kita dah codingkan dia dan kita letakkan kata kunci kat sini. Dan contohnya katalah kalau saya klik kat sini kan, kalau saya klik pada difference in opinion, you akan nampak ini adalah jawapan daripada seorang pelajar bernama Amirah. Sebab tu penting untuk sumber-sumber ni kita savekan atas nama. Kalau dalam temu bual ke reflection ke, kita letakkan nama responden kita terus. Sebab apa? Senang apabila kita nak menulis ataupun kita nak melaporkan dapatan kita itu nanti. Maknanya mungkin kita kata menurut Amirah, okay, jarak merupakan masalah utama untuk mereka menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dalam penghasilan bahan contohnya. So kita terus tahu Amirah. Kalau kita kata responden satu, mungkin kita susahlah untuk kita nak refer kan. Begitu juga dengan LR, kalau kita tak letakkan nama Campbell dan sebagainya, katalah kalau tadi saya letakkan Campbell ni, instead of saya letakkan nama dia, saya letak digital storytelling in element classroom going beyond entertainment. So apa yang akan terjadi, dia akan nampak macam ni tau. Dia macam, jadi macam ni. Ni reference dia adalah tajuk artikel yang sangat-sangat panjang. Susah kan? Dia akan menyusahkan kita. Jadi sebab tu kalau kita dah namakan
nama tu siap-siap dengan ni. Apa yang akan tiba kat sini kalau Campbell 2011 dalam kurungan Campbell 2012. Campbell 2012 terus kat sini. So kita boleh terus buat citation dalam penulisan kita itu nanti. Okay, baik. So jadi note ni adalah ni panggil parent note, parent, dan ini adalah child note. Jadi anak-anak yang berada di bawah inilah yang duduk di bawah design proses. Contohnya di bawah design proses ada banyak cerita ya. Ada yang cerita tentang font, ada cerita tentang easy goingnya, ada yang kata mesti masa nak design perlu melibatkan aspek efektif ya. Dalam design juga perlu kepada iterative assessment, dalam design juga perlu menitik beratkan isu language dan sebagainya. So all this comes from our students ataupun my students punya jawapan. But this is for dapatan dalam bentuk reflection. Maksudnya adalah data lah, data. Tapi yang saya nak tunjuk ini adalah tentang literature review since we are discussing about literature review, right? Okay. So let's say kelas, kita dah muat naik lah paper-paper ni So macam tadilah klik kanan dan ambil export, bawa ke sini. Dan kita, untuk kita mulakan, kita mungkin boleh klik pada Campbell. Dan kita boleh mula baca lah kat sini kan. So baca Campbell cerita dan sebagainya. Tapi saya tak naklah baca secara terperinci kan sebab pembacaan ni mungkin ambil masa panjang lah. Okay, mungkin saya just go through sikit Campbell. Kata contohnya macam, okay, did digital storytelling enhance engagement? Okay, maksudnya dia kata, so dia kata memang study demonstrate higher level of engagement. So kita nampak tak kat sini apa dia pointnya ialah digital storytelling boleh enhance engagement, betul tak? Kita nampak kat situ kan? Satu data lah dapatan daripada conclusion Campbell punya research ni. So sekarang ni, ini yang dikatakan sebagai bila kita buat kajian secara kualitatif, dia sebenarnya kita bermain dengan higher order thinking skills tau kelas. Sebab kita kena interpret dia. Ingat kita interpretivis kan bila kita buat kajian kualitatif. Interpretivis mean we have to interpret apa juga data yang kita terima dalam satu fahaman perspektif yang kita nak tengok. Contohnya kalau macam ni, okay, cuba you all tengok semua ni. Nampak tak? Saya besarkan sikit. Okay. Cuba tengok ayat ni. Malah besar sangat. Okay. Dia kata, basically kita ambil lah yang mudah. Dia kata, digital storytelling demonstrate higher level of engagement. Okay, so apa kata kunci dia kelas? Apa kata kunci yang you all boleh katakan kat sini? Dia kata using 3 measures of time, span, task completion, positive self-perception. The majority of the students in this study demonstrate higher levels of engagement in digital storytelling project. So apa sebenarnya yang kita nak highlight sebenarnya daripada sini? Digital storytelling, penglibatan dalam aktiviti digital storytelling meningkatkan tahap engagement tu, betul tak? Okay, so higher level, yes, higher level of engagement yang lebih tinggi. So sebenarnya ni kita tahu dia meningkatkan ni, okay, tak apa. Kalau macam tu kita pergi ke dekat notes, ya, kita dah highlight ni, kita pergi dekat notes. Okay. Dan yang ni mungkin kita abaikanlah ini. Okay, ni abaikan, anggap dia tak ada. Saya nak buat yang baru, kita klik pada kanan, ambil new top level note kat situ dan kita masukkan, mungkin kita kata apa, meningkatkan engagement apa penglibatan. Okay, so kita dah ada satu kat sini, meningkatkan penglibatan. Okay, sekarang ni kita nak highlight ayat ni kan, contohnya kita ambil kat sini lah ya. So apa yang perlu kita buat ialah kita dah kena pasti ini dia punya snippets ataupun bahagian yang kita nak refer dia. So kita klikkan kita ni, just setelah kita klik, drag dan kita lepaskan dan pastikan dia masuk di bawah meningkatkan penglibatan pelajar. Okay. So dia kata coded app meningkatkan, kalau kita klik pada sini, apa yang jadi kelas? Nampak tak? Campbell 2012,
kata using three measure bla 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 meningkatkan penglibatan. So ini adalah evidence dia. Ini adalah data kita yang menyokong kepada kata kunci kita katakan bahawa penggunaan digital storytelling meningkatkan penglibatan pelajar. Boleh? Okay, so katalah kita nak sambung sikit lagi. Baca Campbell terusnya. Okay, yang ni pula apa dia? Did students create higher quality writing? So dia kata most of the students show a gradual improvement, dia kata, in the level of story writing. So, apa kata kunci pula kita nak kata kat sini kelas? Kalau tadi kita kata dia meningkatkan penglibatan, kalau yang ni meningkatkan apa dia? Kualiti penulisan. Kan? Jadi apa kita perlu buat? Kita klik kanan, ambil balik new talk level tadi dan kita namakan dia meningkatkan kualiti penulisan. Okay, so kita done kat situ dan since kita dah highlight dia, kita klik, jangan lepaskan, drag dan masukkan ke dalam kualiti penulisan pelajar. So kita klik kat sini, kita nampak baliklah Campbell kat sini. Okay. So katalah kat sini kelas, kita dah ada meningkatkan kualiti dan juga meningkatkan penglibatan. Contohlah, so kita kalau kita dah go through semua paper Campbell, paper-paper lain pun, kita akan jumpalah beberapa ni kan. Tetapi meningkatkan kualiti, meningkatkan penglibatan ni sebenarnya adalah sub note yang kecil, dia open coding dia panggil. Tapi sebenarnya apa dia parent yang sesuai? Apa dia kategori yang lebih besar yang boleh kita kelompokkan, meningkatkan kualiti tulisan, meningkatkan pelibatan, apa dia lagi? Sebenarnya umbrella yang lebih besar. Kita boleh kata apa? Faedah kan? Benefit, betul tak? Yes. Maknanya faedah aktiviti digital storytelling. So kita buat satu kat sini. Kelebihan lah kot. Kelebihan aktiviti digital storytelling. Okay, so done. So sekarang ni kita ada kelebihan aktiviti dan meningkatkan kualiti tulisan, meningkatkan pelibatan adalah anak kepada aktiviti digital storytelling. So macam mana kita nak jadikan dia sebagai anak? So kita just klik yang ni, kita tarik masuk, bawa dia masuk ke dalam. Nampak tak? Dia dah duduk kat bawah. Yang ni pula, ni masukkan ke dalam dan jadilah dua ni duduk di bawah kelebihan aktiviti digital storytelling. Katalah kita dah habis paper Campbell, kita baca pula Head and Hardy. Okay, baca bla 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 contohnya kan, tam dan sebagainya. Okay, contohnya kalau kat sini katalah meningkatkan, okay, katalah kat sini kita boleh kata macam dia promote healthy behaviours kan. Apa di antara kata kunci kelebihan penglibatan ataupun aktiviti storytelling dalam healthcare ni? Dia kata boleh kata promote healthy behaviour. Atau kata kunci dia apa dia yang sesuai kelas? Meningkatkan apa? Apa yang baik? Mungkin gaya hidup yang sihat ke kan, ataupun perubahan tingkah laku kan. Ya. So kita nak kata apa? Meningkatkan kesedaran lah kot, meningkat. Contohlah ya, meningkatkan kesedaran tentang sesuatu. Kita buat secara umum lah sesuatu konsep ataupun topik. Macam ni mungkin konsep menjaga kesihatan. So kita done kat situ dan kita mungkin yang ni kita sama ada kita nak masukkan isi ke dalam ni dulu ataupun kita nak tarik dia dulu masuk ke bawah ni pun tak ada masalah. So sekarang ni dia juga duduk di bawah kelebihan, betul tak? Jadi kelebihan kita masuk kat sini. Okay. So maksudnya sekarang ni secara indirectly apa yang you dah ada kelas? You dah ada 3 kata kunci ataupun subtopik yang boleh kita masuk dalam tesis kita ataupun penulisan kita yang menceritakan tentang kelebihan aktiviti DST. Okay. Katalah contohnya kalau saya pergi kepada kat sini, contohlah kata ni tak apalah kita tak payah baca lah, just nak tunjuk contoh. Contohnya ayat ini merujuk kepada selain daripada itu dalam paper ni juga kata meningkatkan kualiti penulisan. So kita drag dan lepaskan kat dalam ni dan kalau kita go through sikit lagi, ada jugalah dia kata betul lah yang ni juga boleh meningkatkan kesedaran tentang sesuatu topik. So kita pun drag and drop dalam.
So, sekarang ni kalau kita klik pada meningkatkan kesedaran tentang sesuatu ni, kita nampak tak ada daripada dua sumber. Dua sumber. Ya, jadi secara tidak langsung kelas, ingat tak tadi dalam slide yang saya tunjuk tu tadi, dalam jadual tu kan, dan jadual tu you kena susun satu-satu secara manual, betul tak? Kan? Maksudnya kena kelompokkan dia secara manual. Ingat tak jadual tadi? Ingat. Ingat. Tapi kalau guna NVivo, apa yang ada? Apa yang berlaku? Dia satu adalah you boleh kelompokkan dan mengikut kata kunci yang berbeza. Yang kedua, dia telah bantu untuk menghimpunkan sumber-sumber yang berbeza di bawah kata kunci yang sama. Nampak tak sekarang ni? Kelebihan ni menggunakan NVivo ni. Yes. Okey, katalah kita ambil sikit lagi. Lebih mudah. Okey, so kalau kita ambil yang ni. Kita ambil sikit lagi yang ni. Yang ni. Okey, kita bawa ke Allah. Tapi you kena baca lah ni, saya tunjuk je lah, nak tunjuk contoh. Okey, mungkin ini pula kita tarik masuk ke dalam peningkatan pelajar. Okey, kita ambil lagi, baca lagi literature review yang lain. Okey, ambil kat sini. Dia cerita pula tentang, masukkan kat sini. Ataupun mungkin bila kita baca yang ni, ada pula satu yang baru. Kita tambahlah tentang mungkin ciri DST. Okay, dan ciri-ciri DST, kita kata apa kat sini, mungkin dia kata ada teknik penceritaan, contohnya kan. Okay. Penceritaan duduk di bawah ciri-ciri DST, kita tarik balik. Dan dia duduk di bawah kat situ. Dan kita nak masukkan, di sini dia cerita bahawa ni perlu ada konsep penceritaan, contohnya begitu. So kalau kita ada pecahan yang lain lah. Kalau tak ada, mungkin kita masih duduk di bawah kelebihan. So kita susun lah macam ni. Kita masuk dalam tingkat kualitatif misal. Okay, let's say lah kelas, you dah pergi go through semua paper ni. Maksudnya cara kita baca ialah kita kena habiskan satu paper. Baru kita beralih pada paper yang lain. Tapi tadi tu saya pergi lompat-lompat lah, saya nak tunjuk contoh je kan. Tapi secara basically, you kena baca habis baru you boleh berpindah kepada paper yang lain. Kerana kalau kita baca separuh-separuh, kita tak tahu apa yang kita tertinggal. Jadi kita habiskan dulu baca satu persatu ni. Dan barulah kita, dan masa ke semasa, semasa kita membaca ni berkemungkinan akan muncul koding-koding yang baharu. Mungkin ada kod anak-anak yang muncul terlebih dahulu, tak apa. Kita just brainstorm saja, masuk. Lepas tu barulah you arrange dia. Macam tadi kita pun mungkin tak pasti dia duduk di bawah kelebihan. Ataupun semasa kita buat, kita baca tu kita tak pasti kita akan jumpa banyak tentang kelebihan dalam paper-paper ni kan. Tetapi bila kita dah go through, these are the examples of the findings seperti kajian lepas. Dan kalau saya tarik sikit, you nampak tak kat sini? Meningkatkan kesedaran ada 4. Apa maksud 4? Kalau kita klik kat sini, dia ada 1, 2, 3 dan 4. Maksudnya dia ada 4 reference ataupun sumber yang berbeza yang telah kita kelompokkan di bawah meningkatkan kesedaran tentang sesuatu konsep. Okey, ada soalan tak setakat ni? Sebelum saya tunjuk macam mana kita pindahkan kepada penulisan. Doktor? Ya, saya. Nanti kalau kita nak masukkan reference ni dalam penulisan kita, kita kena olah ayat kita sendiri kan, maknanya kita tak boleh copy bulat-bulat all ayat ni. Ini saya nak tunjukkan ni, saya nak tunjukkan cara Okey. So sekarang ni kelas, let's say lah kita dah habis kan, you dah habis baca literature review ni, semua paper ni dah coding kan apa semua. Now sekarang ialah caranya macam mana kita nak memulakan penulisan dalam words kita itu. Okay, let's say lah kita nak ambil satu bahagian ni saja. Maksudnya daripada banyak-banyak subtopik yang ada dalam literature review kita, kita nak cerita tentang kelebihan aktiviti DST. So kita buka lah satu file words.
Macam tadi, kita nak tengok tentang kelebihan aktiviti DXT kan. So bila kita pergi ke words, mana word saya tadi? Okay. Nampak tak saya buka word sekarang ni? Ke tak nampak? Tak nampak. Tak nampak. Tak apa. Saya buat dulu Saya buat dulu. Tajuk dia ialah kelebihan aktiviti digital storytelling. Okey. Lepas tu subtopik dia apa kelas? Katalah yang ni 2.4 lah kata. Sebab kita dah ni kan. So 2.4.1 kita ada apa? Meningkatkan apa? Meningkatkan kualiti penulisan. Yang kedua? Meningkatkan penglibatan pelajar. Dan yang ketiga? Meningkatkan kesedaran tentang suatu konsep. Okay. Okay. So ini saya punya ni lah, saya punya ni tadi, okay. So ini kelebihan dia dan anak-anak dia adalah yang pertama meningkatkan kualiti penulisan, yang kedua meningkatkan pelibatan pelajar, yang ketiga meningkatkan kesedaran. Right? So kita dah ada 3 subtopik yang kita ambil daripada kita punya data tu tadi kan. Okay. So sekarang ni saya balik kepada saya punya apa nama ni, tak nampak ke? MVivo? Belum. Tak nampak word tadi. Tak apa, sebab dia tak okay. Nampak. Dah. So sekarang ni kita nak cerita tentang yang pertama kan. So apa yang you perlu buat, you buka pada double click kat sini, dia akan senarai lah yang dah kita coded tadi tu tak? So you klik kanan, ambil select all tau. Select all, kita pun copy dia dan sekarang saya nak pergi ke word saya. Jadi sekejap lagi saya tunjuk saya copy paste dulu. Kemudian saya ulang benda yang sama, saya pergi ke penglibatan pelajar. Saya select all, saya kopikan dia dan saya bawa ke words dan saya pastekan dia. Kemudian meningkatkan kesedaran, saya balik pada ni dan klik pada kesedaran. Yang first tadi kesedaran. Penglibatan. Kualiti penulisan, okey dah terbalik, tak apa. Sekejap lagi saya ubah. Kesedaran. Kesedaran tentang sesuatu konsep. Kualiti penulisan, okey. So sekarang ni, nampak tak saya dah copy paste ni, meningkatkan kualiti penulisan. Saya dah copy paste daripada yang MVivo tadi kan. Saya copy sebab kita select all, kita copy dan saya pastekan kat sini. Nampak tak dia bentuk macam ni? Nampak. Okay. Nampak. Okay. Baik. So sekarang ni, yang ni kita boleh buang reference ni. Kita tak perlukan dia. Yang ni kita jangan simply delete. Sebab apa? Sebab kita nak tahu siapa dia, daripada mana datangnya ni. So mungkin kita boleh letak kat belakang. Campbell 2012. Lepas kita masukkan ni, baru kita boleh buang ni. Sebab kita nak tahu ni, punca dia. Yang ni pula, Messi 2016. So you ulanglah benda yang sama untuk semua reference yang ada ni. Kita tak naklah yang bentuk yang ada apa link ni kan, ya. Kita nak ada supaya dia contohnya yang ni Sumus dan Pordaki 2012. Buang ini. Begitulah
Okay, so katalah kita ada yang ni, meningkatkan kualiti penulisan kan. Okay, so kita pun sekarang ni, apa yang kita ada adalah copy paste, betul tak? Betul kita dah copy paste kan? Betul. Tapi walaupun copy paste, tapi dia dah cerdik dah, sebab apa? Sebab dia telah dikelompokkan di bawah satu kata kunci meningkatkan kualiti penulisan. Kalau you buat copy paste secara orang kata manual, bila kita baca paper, oh kita copy paste. Kita pun tak tahu yang mana yang redundant, yang mana dah berulang kan. Tapi menggunakan Vivo, dia telah membantu kita untuk kita kelompokkan dapatan-dapatan ini di bawah satu kata kunci yang khusus. So sekarang ni, macam yang tadi cikgu tanya tadi, macam mana sekarang ni apabila kita telah pun mendapatkan, kita telah mengelompokkan reference daripada artikel-artikel yang berbeza tetapi dikelompokkan di bawah kata kunci yang sama. Now it's time for us to synthesize it and paraphrase it. Ya, paraphrase dan sintesis adalah dua kata kunci yang penting di sini. So katalah begitu So jadi kita tengok apa dia yang ada. Tapi of course lah yang ni tak tepat lah kan, sebab macam tadi tu saya copy paste je kan. Ya, saya macam ambil saya katalah contohnya Campbell kata okey. Okey kita kata berdasarkan kajian lepas didapati bahawa DST dapat meningkatkan kualiti penulisan pelajar. Kita ambil dulu yang umum dia kata apa? Pelajar. Allah. Okay, so siapa kata Campbell 2012. Kemudian diikuti oleh siapa? Kita ada Messi 2016. Okey. Dan siapa dia? Katalah Somos and Kodaki itu tadi. Dan kita masukkan kat sini. Okey. So nampak cerdik kan? Nampak cerdik. Nampak profesional kan? Maksudnya dah ada 3. Okey, barulah lepas tu kita kembangkan Kita kata berdasarkan kajian lepas bahawa DST dapat meningkatkan kualiti penulisan pelajar. Okey, menurut siapa mungkin Campbell. Aktiviti ini tu berjaya melibatkan pelajar dalam penghasilan storyboard. Storyboard apa Katalah storyboard. Apa bahasa Melayu? Storyboard. Penghasilan storyboard dengan papan cerita dengan cara yang lebih berkualiti. Contohlah kan macam tu. Hal ini turut disokong oleh siapa? Ambil lah mungkin Somos Kodaki ke kata. Tapi you kena refer pada apa betul yang dia orang kata lah. Jangan pula goreng kat sini kan. Okay. Hal ini duduk di mana pelajar-pelajar dalam kajian mereka menunjukkan peningkatan kualiti penulisan yang lebih baik berbanding aktiviti tradisional contohnya. Contohlah kan. Okey. So nampak tak kat sini? Maksudnya kita ada tak ambil ayat kat sini? Kita tak ambil. Kita tidak akan terikat dengan ayat daripada pengkajian lepas. But of course lah ini bahasa Inggeris bahasa Melayu lagi memudahkan kita untuk kita mengelakkan plagiarism kan. Tapi kalau dia bahasa Melayu kat sini, even so, kita tak akan berlaku tendensi untuk kita copy paste ayat orang ni. Yang penting ialah, apa yang penting kelas, you baca kat sini, apa dia point utama yang dicerita oleh Campbell, sinilah you canai dia. Dekat sini you canai dia. Mungkin Messi ni kata, dia kupas juga tentang kualiti penulisan,
Tapi mungkin dia explore dari sudut lain, katalah contohnya penulisan ataupun penggunaan grafik ke, contohnya macam dalam digital storytelling ni pelajar juga boleh meningkatkan kata macam mana dia nak kata express themselves dengan cara animasi contohnya kan. So itu bergantunglah kepada poin-poin yang ada. Tapi all in all dia menceritakan tentang apa itu yang ada dalam kualiti penulisan. So habis ni kita tak payahlah dah nak ada ni. Tak perlulah nak susun mengikut author base. Campbell kata apa, Macy kata apa, Rance kata apa, kerana telah pun digabung jalinkan dan dicanai serta telah dipersembahkan dalam bentuk gaya bahasa kita yang tersendiri. Apa yang penting kelas, bila kita nak buat sintesis ni, yang penting satu, kita kelompokkan dia di bawah kata kunci yang sesuai. Yang kedua, kita kena pasti apa the gist of the findings. Apa dia poin penting yang ada dalam finding setiap itu. Barulah kita fikirkan, okey, macam mana saya nak tengok, saya nak kata susun dia dalam satu flow yang cantik. Macam mana saya nak persembahkan pada pembaca saya supaya orang lebih mudah. Ya, so di sinilah maknanya menunjukkan kesarjanaan kita, kebolehan kita menghasilkan penulisan secara sintesis seolah-olah macam kita cerita kat orang tau. Kalau kita copy paste macam kita kat boring kan, orang baca, okey ni, so what, orang tanya. So what does this mean? Apa maksudnya bila orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni. Tetapi kalau kita buat secara sintesis, this is how you present the whole idea that comes from the past research. Nampak tak? Ya, nampak tak? So maknanya you ulangilah proses yang sama. So yang ni mungkin kalau dah go through semua ni, kita tak perlu lagi lah. Buanglah. So masuk pula pada peningkatan pelibatan pelajar. Buat yang sama, buang benda macam ni ya. Masukkan reference Campbell, buang yang ni, masukkan Sumus Kodaki, masukkan dan sebagainya lah. Dan barulah kita gabung jalinkan dia. Tapi contohnya of course lah sikit je lah kan, sebab contohnya saya bagi sikit saja. Tapi of course when you do a thorough literature review reading, you might have more than 2 lah or 3. You might have about maybe 15 or 20 references talking about the same kata kunci di sini. And it depends on your kata ability to analyze and then synthesize it and then rearrange it in a more sensible manner. So maksudnya bila kita ada banyak sumber, tentulah walaupun sumber tu duduk di bawah kata umbrella meningkatkan pelibatan, tetapi mungkin kupasan dia dari sudut yang berbeza-beza. Jadi itu pula perlu pula kepada okey, orang ni kata macam mana meningkatkan pelibatan dari sudut apa. Yang ni melibatkan pelibatan dari sudut apa. So mungkin perlu pula pada kelompok yang baru you kena tengok apa dia persamaan dia. Macam tadi kan ada dalam slide kan, dia tanya apa dia persamaan, apa dia perbezaan ataupun contrasting punya ideas dan sebagainya. So di sinilah untuk peranan kita sebagai penyelidik seorang sarjana untuk kita sebenarnya kita bayangkan kita nak cerita kepada rakan kita. Oh ni macam ni. Jadi kita telah simplify dia dalam bentuk yang lebih mudah untuk rakan kita itu fahami. Kita tak kata macam kalau orang minta kita bagi review tentang penggunaan smartphone kan. Kita mungkin apa yang boleh kita buat ialah kita kata kalau iPhone ni macam ni, smartphone ni macam ni, tapi bagi saya lah saya rasa mungkin kita boleh sesuai untuk Samsung ni sesuai untuk kalau kita nak untuk kegunaan yang bla 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 bla. Kalau untuk iPhone ni untuk bla 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 bla. So maksudnya kita ada kata orang tu kita punya preference, kita ada our point of view lah yang boleh kita simpulkan daripada dua perbezaan yang kita kemukakan kepada kawan kita itu tadi. Right? Sekejap orang azan sekejap tunggu habis azan sekejap. Lepas lagi kita buat recap. So macam mana Yuk rasa Envivo ni bagus tak? Boleh membantu. Bagus. Bermanfaat tu yang nak beli ni. Cuma sebab kalau orang tak tahu, dia rasa macam Envivo ni untuk orang kualitatif je kan macam tu. Tapi sebenarnya konsep yang sama jugalah macam saya tunjukkan tadi kan. Bila kita, selain pada kita buat untuk literature review, kita juga boleh gunakan Envivo ni untuk ni lah data-data kualitatif kita. So proses ni sama saja, kita go through setiap jawapan pelajar ataupun responden kita codingkan dia, kita letakkan rearrange dia untuk duduk bawah kategori yang lebih besar, parent yang mana, kemudian kita copy paste masuk dalam kita punya penulisan. Jadi dia dah ada dah.
Kalau kata untuk jawapan A, kita ada daripada 10 orang misalnya. Kita tahu dah siapa, who is who talking about such orang kata theme dan sebagainya. Itu lebih ni lah ya. Okay. Right, so saya rasa itu saja. So saya rasa itu saja. Kalau mungkin ada satu lagi, dua lagi.